Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan yang baik untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang mungkin murid, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ayah, seorang ibu. InsyaAllah mudah-mudahan kita sekarang ni, untuk makluman, kita berada dalam PKP fasa yang ketiga. Jadi cikgu nak mengambil kesempatan pada hari ini untuk membicarakan sedikit orang kata motivasi yang boleh dijadikan bekalan buat anak-anak di luar sana dalam mengharungi PKP dan tidak dapat ke mana-mana, terpaksa berada di dalam rumah, namun kita mampu menjadi orang yang hebat. Walaupun gerakan kita terbatas, walaupun hanya terperak di dalam rumah, walaupun hanya mungkin boring berada dalam rumah, tapi cikgu yakin dan pasti kamu mampu menjadi orang yang hebat. So hari ini cikgu nak membawakan kepada kamu daripada perkataan hebat itu, apa yang boleh kita lakukan untuk menjadikan kita benar-benar orang yang hebat. Okey? H-E-B-A-T, perkataan hebat. Yakin semua orang nak menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat ini selalunya akan dipandang mulia, disanjung mulia. Apatah lagi kalau dia hebat di sisi Allah, maka Allah mengangkat derajatnya sebagai orang yang sangat terpuji. Baik, jadi H yang pertama untuk hari ini akan kita membicarakan anak-anak. Okey, kita tahu sepanjang PKP kita terpaksa berada di rumah, dan dalam rumah itu pastinya ada ibu dan ayah. Jadi hebat, untuk jadi orang yang hebat, H-nya yang pertama adalah hargai ibu dan ayah. Inilah masa yang terbaik untuk kamu melihat sejauh mana pengorbanan ibu dan ayah kamu selama PKP ini. Mereka bersungguh-sungguh memastikan anak-anak, kehidupan anak-anak terjamin, selamat, sihat, terurus, teratur dari segi masa dan sebagainya. Di sinilah kamu perlu menilai, inilah pengorbanan besar yang telah mak dan ayah kamu lakukan. So hargai pengorbanan mereka. Macam mana nak hargai dalam musim PKP ini? Selain kita bantu mereka, patuh kepada arahan mereka, taat kepada perintah mereka, dengar cakap mak dan ayah, kamu juga hargai ibu dan ayah dengan apa? Kamu belajar di rumah, ulang kaji, jangan duduk saja, jangan main-main, jangan hanya memasak, tapi kamu isikan masa-masa yang ada itu dengan benda-benda yang bermanfaat. Itu yang pertama. H yang pertama, hargai ibu dan ayah di rumah. Itu jadi orang yang hebat. Terusnya kita melihat pula kepada perkataan yang huruf yang kedua, I. Sepanjang PKP ini kita terlalu banyak masa berada di rumah. Banyak benda yang boleh kita lakukan sebenarnya. Okey, jadi I, elakkan perkara-perkara yang melalaikan. Okey, kita nak masuk bulan Ramadan, pastinya kita nak isi dengan benda-benda yang bermanfaat. So bagi anak-anak, tolong elakkan perkara-perkara yang melalaikan. Jangan 24 jam kamu berada di rumah hanya perkara-perkara yang melalaikan yang saja yang kamu buat. Menonton televisyen berpanjangan, main handphone tak berhenti, main game tak berhenti, tolong mak ayah pun tak, belajar pun tak. Itu satu kerugian. Satu kerugian. So tolong elakkan perkara-perkara yang melalaikan, gantikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bukan tak boleh untuk tonton televisyen, bukan tak boleh untuk nak main game, nak main telefon, tapi ada masanya. Sediakan jadual supaya kamu dapat elakkan perkara-perkara yang melalaikan. Itu sangat penting. Sebab kalau kita hanya buat, kita akan cepat terasa bosan dan sebagainya. Sebab itu kena manfaatkan masa. So ingat, I, elakkan perkara-perkara yang melalaikan. H sudah, I pun sudah. Okey, H tadi saya ulang balik, hargai mak dan ayah. I ni pula, elakkan perkara-perkara yang melalaikan. B, okey, inilah masa yang terbaik. Okey, kita tak dapat pergi ke sekolah, kita terpaksa berada di rumah, belajar pun kadang-kadang online. Inilah masa yang terbaik untuk kita
baca buku. Nah, kita pernah dilancarkan dengan program membaca buku, baca buku, dan pada masa yang sama selain baca buku, buat nota. Bagi pelajar-pelajar yang mungkin kita 5 yang tahun ini akan ambil exam yang mana dah diubah kepada suku pertama 2021, cuti PKP ini terbaik untuk kamu baca buku dan buat nota tingkatan 4, habiskan ke semua topik tingkatan 4 bagi setiap subjek kalau boleh. Dengan notanya siap supaya nanti bila buka sekolah kamu hanya memfokuskan kepada tingkatan 5 sahaja. Silibus tingkatan 5 sahaja. Ambil peluang yang terbaik ini. Sebab kamu ada banyak masa pada musim cuti PKP ini. Tolak daripada waktu tidur, kamu ada sekurang-kurangnya 8 jam untuk kamu mengulang kaji pelajaran. So buat yang terbaik. So baca buku, buat nota, guna nota tu biarkan dia menarik. Ada warna-warnanya, tulisan yang menarik, ada awan-awannya, macam-macam. Ikut kreativiti yang kamu sendiri. Sebab apa? Yang kamu sendiri boleh baca dan kamu minat. Saya lebih suka menggunakan, bila buat nota tu, menggunakan warna-warna, pensel-pensel warna. Sebab dia membangkitkan rasa untuk kita nak membaca. Okay? So, baca buku dan buat nota. Itu B. Sekarang kita dah sampai pada H, E dan B. Kita sambung. H, E dan B dah sudah. A. Okay. Dalam kita PKP ini tak semestinya kita tak boleh berinteraksi dengan rakan-rakan. Kita tak boleh berbual dengan rakan-rakan. Banyak medium yang boleh kita gunakan. Aplikasi Zoom lah, grup WhatsApp lah, video call dan sebagainya. Why not? Untuk jadi orang yang hebat, bukan hebat seorang diri, tapi hebat untuk ajak orang lain. Itu A, ajar kawan-kawan. Kamu dah belajar di rumah, kamu dah memahami satu-satu topik itu dengan baik, why not? Ajak kawan-kawan, mungkin buat video call dalam grup WhatsApp ke, ataupun mesej dan sebagainya. Ajar kawan-kawan kamu. Ajar kawan-kawan kamu. Okey, kamu mahir dalam matematik tambahan. So, offer pada rakan-rakan yang lain, siapa yang memerlukan bantuan, kamu ajar. Tak semestinya, tak salah. Tak semestinya, kita duduk dalam rumah, kita tak boleh bergerak. Tak. Media macam-macam ada. Peranti macam-macam ada. Kita ada internet. So, ajak kawan-kawan. Belajar bersama-sama. Itu antara konsep belajar berkumpulan secara online semasa musim PKP ini. Buat, ajar kawan-kawan. Ingat, what you give, you get back. The more you give, the more you get back. Ini konsep the power of giving. Bila kita ajar kawan-kawan tu, maksudnya kita sedang memberikan sesuatu. Pada masa sama, bila kita ajar, kita akan lebih memahami apa yang kita belajar dengan kita mengajar kawan-kawan. So the concept, the power of giving. Jangan rasa loket untuk nak memberikan ilmu. Beritahu ni, aku dah baca ni. Dah baca ni, aku faham sangat. Aku yakin fahaman aku ni boleh bantu. Okay, so bantu kawan-kawan. Ajar kawan-kawan kita untuk faham sama-sama macam kita. So give and take. Give and take. Ingat, what you give, you get back. Okay, dan yang seterusnya, perkataan T. Tanamkan impian dan cita-cita. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Kalau kata saya nak pergi, saya nak masuk MRSM, saya nak masuk USM. Sekarang ni saya tak boleh pergi. Saya tak boleh pergi. Saya nak pergi tahun ke-4. Sebelum saya cakap, tanamkan. Okey, bagi tahu dekat parent. Kalau yang mungkin yang baru darjah 6 kan, kata nak pergi MRSM Ulul Albab Kepala Batas, ajak parent pergi. Berdiri depan MRSM tu, selfie, tangkap gambar. Inilah tempat yang akan aku sambung pada tingkatan 1 nanti. Sekolah menengah sains sambung. Minta kebenaran dekat pengawal keselamatan. Nak masuk untuk melihat persekitaran sekolah, untuk ambil feel, untuk ambil aura. Tapi kalau dalam musim PKP ni kita tak boleh keluar, tak ada masalah. Google saja, cari USM. Dia akan keluar gambar-gambar yang menarik. Print, tampalkan. Meletakkan ia sebagai satu impian, satu cita-cita yang kita akan sampai. Yang mungkin dah berada di universiti, cari pekerjaan-pekerjaan yang memang ada relate dengan kita belajar tu, tampalkan. Buat vision board. Apa yang akan berlaku seterusnya. Itu maksudnya kena tanamkan impian, kena tanamkan cita-cita kita. Nak ke mana, nak sambung ke mana, supaya kita lebih jelas. Barulah kita berusaha tu, kita nampak
kita punya impian, kita nampak kita punya cita-cita, kita nampak kita punya matlamat. Letakkan benda-benda itu. Okey? So, kita dah tengok tadi, hebat. So, insyaAllah dengan kelima-lima perkara yang kita lakukan ini, berdasarkan akronim hebat itu, cikgu yakin dan pasti usaha kita akan membuahkan kejayaan. Usaha kita akan membuahkan kejayaan. So, ingat perkataan hebat. Kita ulang balik tadi, hebat. H, hargai ibu dan ayah. Okay. I, elakkan perkara-perkara yang melalaikan. Okay. B, baca buku, buat mudah. D, ajar kawan-kawan. Okay. Dan yang terakhir, T, tanam impian dan cita-cita. Mudah-mudahan sedikit konsep ini dapat memberi inspirasi kepada kamu untuk terus berjaya, untuk terus jadi orang yang hebat. Walaupun dalam musim PKP, pergerakan kita terhad, namun usaha kita tidak terhad. Usaha kita berterusan dengan semangat. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini. Kita akan berkongsi di lain masa. Salam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Khairul. Terima kasih.